أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربنا زدنا علما نافعا ya Allah tambahkan kepada kami ilmu yang bermanfaat kepada kehidupan kami dunia dan akhirat warzuqna kami kefahaman yang luas Allahumma ja'alna min ulama'il amilin jadikan kami hamba-Mu ya Allah yang beramal dengan ilmu yang kami pelajari Allahumma ja'alna minal mukhlasin jadikan kami hamba-Mu yang ikhlas di dalam menuntut ilmu Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratal mustaqim bi rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin amin Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd alhamdulillah muslimin muslimat kita syukur kepada Allah kerana bahawasanya tidaklah kita boleh hadir pada malam ni ke surau ini melainkan dengan taufik dan hidayah daripada Allah jadi mudah-mudahan Allah terus memberikan kita hati yang istiqamah tetap hati untuk terus berada dalam majlis ilmu tetap hati untuk terus mengingati Allah tetap hati untuk terus melakukan ketaatan kepada Allah dan membaiki diri membaiki diri dan tetap hati Allah Subhanahu Wa Taala buat kita sentiasa rasa resah gelisah dengan dosa dan maksiat dan sentiasa kita beristighfar dan sentiasa kita meninggalkan perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan kita insya-Allah. InsyaAllah malam ni kita sambung kitab Tauhid kita ni tuan-tuan ya. Kita masih lagi pada perkara mengenai dengan maksud kalimah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ya. Jadi hakikatnya kalimah La ilaha illallah itu dalam kalimah itulah terkandung segala-gala perkara sifat 20 yang kita belajar ni pun terkandung dalam kalimah La ilaha illallah bahkan alam ini pada hari ini tercipta dengan la ilaha illallah maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala ingin menyatakan dirinya di alam ini jadi bila kita berpegang dengan la ilaha illallah akan nyatalah Allah dalam hati kita maka kita akan kenal siapa itu Allah bila benar-benar kita faham la ilaha illallah tuan-tuan ya hari ini manusia tak kenal Tuhan sebab tak ada la ilaha illallah apa maksud sebenarnya dalam penghayatan la ilaha illallah ni yang kita nak belajar tuan-tuan ya sebab tu hakikatnya tuan-tuan dalam rukun Islam itu rukun yang pertama itulah yang paling berat yang paling susah tapi orang nampak rukun pertama tu paling senang tuan-tuan ya ucap je lah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ucap memang senang tapi dari segi amalannya penghayatannya 24 jam dari segi nak menghidupkan kalimah tu 24 jam adapun rukun Islam yang lagi 4 yang kat bawah tu yang tu berwaktu sembahyang ada waktu Ramadan ada waktu dan sebagainya tapi rukun Islam yang pertama syahadah la ilaha illallah ini 24 jam dan alam ini tidak tercipta melainkan kerana la ilaha illallah itulah tuan-tuan ya arasy Allah bergegar ketika mana mula diciptakan oleh Allah bergegar kemudian Allah letakkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah baru senyap gegar baru senyap gegaran arasy yang besar itu tuan-tuan ya jadi hebatnya kalimah la ilaha illallah bagi orang yang faham tuan-tuan ya jadi tuan-tuan kenapa saya kata tadi dengan kalimah la ilaha illallah itu kita akan kenal Allah maksudnya dengan kita faham tiada Tuhan melainkan Allah ni bukan tiada Tuhan sahaja yakni yang kita faham tiada yang beri rezeki melainkan Allah tiada yang mensolatkan kita melainkan Allah itu maksud la ilaha illallah sebenar jadi bila kita pegang betul kalimah ni dan kita hayati dalam hidup kita kita nampak siapa kita nampak tak ada makhluk melainkan Allah tiada perbuatan makhluk melainkan semuanya perbuatan Allah jadi kita nafikan semua makhluk kita isbatkan Allah tengok makhluk bergerak kita nafikan bukan bergerak makhluk tapi Allah yang bergerakkannya kita lihat alam ini dengan indahnya dengan siang dan malam dengan cahaya mataharinya bukan semua perkara ini sendiri melainkan Allah ini maksud kalimah jadi kita tengok alam ni kenal tak Allah kenal lah
Tapi hari ni manusia tak faham la ilaha illallah, dia kenal diri dia. Aku hebat, aku pandai, rezeki aku bos yang bagi, yang sembuhkan penyakit aku adalah doktor dan sebagainya. Dan dia perkara ni kita semua sedia maklum, kita sedia tahu, bukan tak tahu. Tapi masalah besar dia, bila kita melalui kehidupan ini kita lupa kalimah tu. Tu masalah kita. Kita tak hidup, tak nampak Allah tu, tak ada kesedaran tentang Tuhan tu, tak ada. Jadi kita ni tuan-tuan mengaji tauhid ni, kalau ikut guru-guru tauhid kata apa, kita nak mekar kalimah ni, memandang dia ni sentiasa kita isbatkan Allah. Kita tetapkan Allah pada semua pandangan yang kita tengok dari segi zahir, batin kita menetapkan biasa, barulah kita tak lupa ke dia, tuan-tuan ya. Jadi bila kita maksudnya melihat alam dan nampak Allah Subhanahu Wa Taala, barulah kita ni akan semakin kenal dengan dia, semakin kita hampir dengan dia, dan semakin Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan redha kepada kita. Allah sebut dalam hadis kursi, Allah kata hamba-hambaku itu berusaha dengan pertolongan aku. Allah kata, tuan-tuan, kita ni kalau nak usaha Allah tak beri taufik dah, tak boleh usaha, tuan-tuan. Kita ni kalau nak pergi kerja, Allah tak beri kesihatan, tak boleh pergi kerja. Tapi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Manusia ni pertama kata Allah dalam hadis kursi, dengan usaha ikhtiar itu dia tak nampak pertolongan aku, dia nampak itu semua kekuatan dia. Sungguh tak? Sungguh, tuan-tuan. Dan yang kedua kata Allah, manusia itu kurang bersyukur. Kurang bersyukur kan? Tuan-tuan, berapa ramai manusia hari ni kalau pagi-pagi keluar rumah kerja, tuan-tuan, nak start kereta, start motor, kita lah tuan-tuan, sampai tempat kerja tuan-tuan sebut alhamdulillah ya Allah kau sampaikan aku dengan selamat. Ada tak? Berapa ramai manusia hari ni pergi balik guna nikmat Allah ni, tapi tak ada rasa ni pemberian Tuhan, bahkan tak ada rasa nak ucap terima kasih pun tak ada. Habis dapat kerja, pakai motor, pakai kereta, naik jabat, pergi kan orang habis. Tak nampak pun Allah, tak sempat pun nak ucap terima kasih. Sebab apa? La ilaha illallah ni sekadar ucapan bibir. Tidak kita berasa benda tu 24 jam dalam hati kita. Kenapa tak berasa? Sebab kita tak latih. Sebab kita tak tarbiyah, maka kita lupa ke Tuhan lah, tuan-tuan. Adapun orang-orang wali-wali Allah ni, dia mujahatah atas perkara ni. Perkara ni bukan senang nak dapat, tuan-tuan. Dia sebab tu ingat Allah ni dua. Satu ingat Allah dengan zikir bibir ni, Allah tu. Yang tu tak tinggi lagi, tuan-tuan. Tu orang awam boleh sebut. Dia ada martabat lagi tinggi, yakni zikir ingat pada Allah dengan memandang. Itu lagi tinggi. Sebab ada orang sebut Allah pun dia tak sedar Allah yang buka bibir tu sebut Allah. Maka wujud juga dia. Tak tinggi juga zikir dia tu. Sebab dia zikir, dia tak nampak Allah buat dia zikir. Maka zikir dia tu dia rasa dia berzikir. Rendah juga martabat tu. Dia orang yang kelas ni, dia nampak semua perbuatan ni perbuatan Tuhan, hatta dia berzikir pun dia tahu siapa gerakkan bibir dia. Barulah dia sedang berzikir, dalam masa yang sama dia berzikir dalam keadaan hati dia sedang berhubung dengan Allah, yakni dia tahu siapa yang berzikirkan bibir dia. Baru dia berhubung, baru dia solat bukan solat dengan diri, dia solat dengan Allah. Kalau kita, dia sebenarnya kata ulama tauhid kan, yang menjadi hijab kita dengan Tuhan ni ialah perasaan rasa kita tu. Rasa kita tu siapa yang buat? Syaitan lah. Dia tak bagi kita rasa ke Tuhan, dia suruh kita rasa kita. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menghijabkan diri dia dengan kita. Allah sentiasa menzahirkan diri dia kepada kita, pertolongan dia, taufik hidayah dia, tapi kita tak berasa dia tu. Siapa yang buat kita tak berasa dia tu? Syaitan lah, kan? Jadi sebab tu ulama kata tauhid mengatakan yang menghijabkan, yakni yang mendindingkan, menyebabkan kita tak nampak Allah tu lah rasa-rasa kita yang tebal dalam hati kita, tuan-tuan ya. Jadi orang yang dah kosong rasa dengan diri dia, dia rasa Allah ni dia sentiasa dia, tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, dalam kitab Ad-Durrun Nafis disebutkan, bagi orang yang sentiasa dapat musyahadah ke Tuhan ni pahalanya besar. Tuan-tuan ni, tuan-tuan nak pahala banyak, pahala yang Allah kasih pada tuan-tuan ni pahala besar lah. Tuan-tuan belajar-belajarlah mandang dia. Belajar-belajar, jangan kita kata belajar pengajian tauhid ni kemudian hilang. Kalau begitu iman kita takkan bertambah. Iman kita takkan bertambah kepada tahap makrifat, mengenal kepada Allah. Ilmu dah ada dah, lah ni nak beramal je lah, tuan-tuan. Jadi kita yang dah faham ni, maksudnya cubalah praktik, cuba adakan kesedaran dalam hati kita tu, sentiasa adakan kesedaran dengan kalimah la ilaha illallah dalam jiwa kita ni. Dalam kita memandang semua perkara ni, semuanya kembali kepada Allah, sedikit pun tidak ada pada kita. Cuba hidupkan. Inilah maknanya amalannya. Amalan tauhid ni tak nampak, tuan-tuan. Duduklah hati. Duduk kat mana?
duduk atas musyahadah, yakni penyaksian. Kita menyaksikan Allah tuan-tuan ya. Jadi hidupkanlah. Kalau tak hidup, kita tak rasa apa-apa nilai la ilaha illallah ni tuan-tuan ya. Baik, dan bila tuan-tuan sentiasa hidupkan, tuan-tuan akan rasa semakin sedap dengan Allah semakin kasih yang tu masing-masing kena rasa tuan-tuan ya. Maksudnya rasa ni Allah akan bagi bila kita banyak memandang ni tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kenapa tuan-tuan kasih dengan mak ayah kita? Sebab kita pandang dia setiap hari, kita membesar dengan dia, kita tengok dia, kita perhati dia, kita tahu dia besar dengan kita, pengorbanan dia dan sebagainya. Kita kasih mak ayah kita, kasih. Tapi kita kasih dengan Allah ni tak seberapa sangat sebab kita tak pandang dia, tak kenal dia tuan-tuan. Ini kita takut kerana kita takut makhluk macam-macam tuan-tuan ya. Jadi sebab tu hati kita melihat alam ni semuanya dengan la ilaha illallah. Maksudnya tengok semua ni tak ada apa-apa melainkan Allah segala-galanya tuan-tuan kita. Sebab itulah kata Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam, tidaklah aku memandang alam ni melainkan aku melihat di sebalik alam. Tu orang ni ilmu tinggi ni tuan-tuan, ilmu hakikat. Ni dipanggil ilmu hakikat. Jadi kalimah ni nak kena sentiasa hidup ni. Tuan-tuan semayang tadi maghrib tadi dah. Duk baca daripada habis. Kita baca, kita rasa kita baca tak? Kita rasa kita baca ramai-ramai. Gitu Kita tak sedar yang kita baca tu Allah buat kita baca. Nak bagi ada rasa Allah sedang gerak bibir kita tu tak ada tu, kosong. Semayang tadi kita semayang dengan siapa tu? Semayang dengan diri kita Jadi bila semayang dengan diri kita tu, pahala kita tak sempurna sebab kita tak nampak Tuhan. Tuan-tuan kita semayang dengan diri, hijab dipanggil. Kita orang awam ni kita rasa biasa. Tapi ulama-ulama hakikat ni dia kata syirik dah aku ni. Aku ni syirik pada Allah. Orang-orang yang tinggi, hati halus dengan Allah ni, bila dia tak sedar ke Tuhan tu, syirik dah bagi dia. Sebab kalau dia tak nampak ke Tuhan, dia nampak dia yang sedang beramal, syirik tu tinggi bagi pandangan mereka. Halus hati mereka dengan Allah. Kita semayang tadi habis sampai bagi salam, tak sedar ke Tuhan, kita tak rasa apa pun tuan-tuan. Tapi hakikatnya memang kita kena rasa ke dia. Barulah dia tu maksudnya suka dengan kita, sebab kita ni memandang kepada kebaikan dia tuan-tuan. Saya banyak kali sebut pada tuan-tuan, kalau macam tuan-tuan bagi beg tangan dekat orang perempuan tuan-tuan, contoh bagi hadiah hari jadi tuan-tuan, harga sejuta, mahal beg tangan tu tuan-tuan. Bagi-bagi tuan-tuan, dia tak nampak kita bagi. Dia bagi, dia ambil, dia pakai, tapi cakap terima kasih tak ada kita. Balik tak nampak kita tuan-tuan. Jadi maknanya kita tak nampak ke Tuhan ni, walaupun Allah bagi anugerah besar. Apa anugerah besar? Semayang. Semayang bukan kecil tuan-tuan. Semayang ni boleh menyebabkan kita dapat syurga Allah. Semayang ni tiket masuk syurga. Bukan benda kecil, benda besar. Tapi kita dapat ni, kita rasa biasa tuan-tuan. Buatnya kalau hari ni kerajaan tuan-tuan, bagi setiap seorang tuan-tuan 3 juta seorang. Kerajaan pemimpin naik, Perdana Menteri baru, setiap rakyat 3 juta tuan-tuan. Setahun 3 juta. Tak payah kerja lah kita tuan-tuan. Sonok kita. Sonok tuan-tuan, dapat 3 juta. Tak ada orang tak sonok dapat 3 juta. Mana ustaz saya rasa biasa dapat 3 juta, menipu tuan-tuan. Penipu cakap gitu tuan-tuan. Dapat 1,500 pun sonok dah. Berebut nak mengambil 500, padahal ni 500 je. Kalau 3 juta tak sonok apa tuan-tuan. Kalau tak nak bagi saya. Itu dah contoh dah tuan-tuan. Tak ada orang tak suka dapat 3 juta. Sonok tuan-tuan dapat 3 juta. Kemudian tuan-tuan, kalau pemimpin yang bagi tuan-tuan 3 juta ni, dia dah bagi tuan-tuan 3 juta kemudian dia pula jaga kebajikan rakyat cukup bagus, laksanakan undang dengan cukup baik tuan-tuan. Islam dilaksanakan, kemudian baik dengan rakyat. Kalau dia datang dekat Taman Mawar ni tuan-tuan, agak-agak kita rasa macam mana? Teruja kita rasa, ini pemimpin yang terbaik setakat ada hari ni. Kita sambut dengan penuh kegembiraan sebab dia banyak buat jasa pada kita ni. Pemimpin yang cukup baik tuan-tuan. Contohnya begitulah, kita sambut dengan makan minumnya, dengan bersalamatnya tuan-tuan, dengan menyambutnya dengan kompak dan semacam-macam lah. Apa yang dia suka makan hari itu, kita buat yang terbaik untuk dia sebab dia bagi kita 3 juta tuan-tuan kita. Seronok kita dengan pemimpin. Itu kiasan tuan-tuan. Kita dengan Allah ni, Allah bagi kita semayang. Semayang ni tak ada nilai. 3 juta tu tuan-tuan tak ada nilai dengan nilai semayang. Tapi kita dapat semayang, kita rasa apa? Biasa je tuan-tuan. Kita boleh solat ni kita rasa biasa. Sebab apa? Pertama, kita tak rasa Allah buat kita solat. Kita rasa solat ni jadi adat kita. Kita tak nampak ke dia yang bagi kita solat tuan-tuan. Kemudian yang kedua, kita tak rasa nikmat semayang satu nikmat yang besar. Bahkan nikmat dunia tu lebih besar pada hati kita daripada kita dapat semayang. Dapat dunia gembira, dapat semayang biasa.
Bahkan kadang-kadang kita semayang ni, kita semayang maknanya dalam keadaan tidak sungguh-sungguh tunaikan dengan sebaik yang mungkin, sebab kita tak rasa semayang satu anugerah yang besar daripada Allah. Nah, kemudian tuan-tuan, kalau pemimpin tadi, kalau dia tu dengan pemberian dia yang cukup baik, cukup hebat, kita sambut dia, seronok kita sambut dia, tuan-tuan, Allah bela kita daripada kecil lagi. Bagi tuan-tuan melihat, bagi tuan-tuan jantung, apa kebajikan yang Allah buat kepada kita. Maknanya kebajikan yang Allah Subhanahu Wa buat ni, tak ada manusia boleh menandingi kebajikan Allah kepada diri kita. Mana ada manusia yang bagi udara pada tuan-tuan? Mana ada manusia yang bagi buah pinggang pada tuan-tuan? Tuan-tuan makan ni, nikmat siapa yang proses buah pinggang tuan-tuan jadi cantik? Maksudnya gula yang kita makan pun tak sampai kita kena sakit kencing manis, sebab ada pankreas. Betul tak saya sebut? Pankreas. Tuan-tuan nak? Kalau tak betul sebut tu maaf tuan-tuan. Saya bukan kerti sangat nak sebut benda gitu, tuan-tuan. Pankreas apa di mana? Buah pinggang, jantung kita. Nikmat ni nak cari mana? Tuan-tuan, kalau ada orang kata saya nak pankreas awak tu, saya beli dengan awak 1 juta, tak bagi kita, tuan-tuan, buat apa? Kita bagi benda tu, kita nak minum manis semua tak boleh lah, nak kena cucuk ubat apa semua. Tuan-tuan tengok orang yang rosak buah pinggang, pergi ke klinik, cukup terseksa, tuan-tuan, 3 kali sehari 3 kali pula. 3 kali seminggu kena pergi, tuan-tuan, cukup sakit nak kena apa nama tu, dialisis, tuan-tuan. Kita ada buah pinggang, tak rasa nikmat daripada Allah. Baik, Allah bela tuan-tuan ni, cukup hebat bela kita ni. Tapi bila Allah panggil kita jumpa dia, gembira tak? Biasa datang masjid, tak rasa gembira dia panggil kita. Kita jumpa dengan dia, tak rasa apa. Gitulah tuan-tuan. Sebab apa jadi gitu? Tak ada la ilaha illallah tadi. Tak mandang dia, tak kenal dia, tak sentiasa tengok dia, maka nak rasa kebaikan dia macam mana? Kita semayang pun rasa kita semayang sendiri. Inilah yang saya sebut dengan tuan-tuan ni, nak kena pandang dia juga. Ni dah belajar kena pandang. Pandang dihidupkan kalimah ni, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, hakikatnya inilah pencarian jiwa orang mukmin. Saya dulu, tuan-tuan, masa saya mengaji, saya tunggu Tuhan kata dengan tuan, saya bersyukur kepada Allah sebab Allah buka saya ilmu hakikat ni, ilmu makrifat ni. Dulu masa saya hafaz Quran 30 juzuk kan, kita tak nampak alam ni Allah buat, kita tak reti tuan-tuan. Kita tak reti rupanya yang Allah Subhanahu Wa Taala kehendaki pada diri kita ni sebenarnya nak apa, tuan-tuan. Dulu saya hafaz Quran habislah 30 juzuk habis, tuan-tuan, tapi tak puas. Benda aku cari ni sebenarnya, tuan-tuan. Sampai ke Mesir lah belajar, orang kata ada guru makrifat, saya pergi lah sampai ke Mesir, saya mencari-cari, tuan-tuan. Jadi jumpalah guru yang cermin lah, guru dengan Tuhan cermin lah, macam-macam lah orang yang saya jumpa, tuan-tuan. Ada orang yang saya jumpa semayang dekat Arash lah, macam-macam lah, tuan-tuan. Saya cerita dengan tuan-tuan lah tu. Jadi saya ni tak puas-puas benda yang aku cari kat dunia ni, ya Allah. Kata kan, kenapa aku beramal ni tak rasa sedap denganmu, ya Allah, tuan-tuan. Maksudnya kita ni nak cari apa sebenarnya? Doa gitu, tuan-tuan. Saya masa kat Mesir tu, alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala berikan kejayaan pada saya, itu lebih pada orang lain. Budak Perak yang datang ke Mesir tu 73 orang, yang betul-betul balik tak sangkut 4 orang ya, 7 orang gitu. Daripada 70 nah. Antaranya saya nah, alhamdulillah tu Allah Subhanahu Wa Taala beri. Tapi saya nak sebut dengan tuan-tuan, sepanjang saya kat sana berjaya dan sebagainya, tak ada perasaan kita pandang Tuhan ni, tak ada, sebab tak kenal dia lah. Kita masa kat sana riak sombong semua ada, tuan-tuan. Allah tak tahulah kehidupan saya kat sana Allah nak pandang macam mana. Masa tu lah tuan-tuan, walaupun kita mengaji Mesir pun kita tak rasa apa-apa nilai pun, tak rasa apa pun ilmu yang ada pada kita, tuan-tuan. Bahkan saya kalau teringat zaman-zaman saya belajar, saya rasa ya Allah, saya jauh sangat denganmu ya Allah. Saya rasa ada ke tak ada pahala saya semasa saya kat sana tu, sebab saya tak nampak langsung ke dia ni. Saya kira beramal apa semua ni, nampak diri hebat semua sekali. Balik Malaysia baru Allah buka jalan ni. Saya memang mencari tapi tak jumpa, tuan-tuan ya. Akhir minta sungguh-sungguh pada Allah, ya Allah, aku ni nak cari sesuatu yang sehingga aku ni maksudnya puas hati denganmu. Gitulah tuan-tuan. Akhirnya jumpa Syekh Abdullah, tuan-tuan. Syekh Abdullah terang perjalanan kita sebenarnya nak kenal dia, baru tahu. Sebenarnya nak memandang dia, Syekh Abdullah menjalan hakikat yang dikehendaki oleh Allah, ialah nak menghidupkan kalimah tauhid tu, zikir Allah, sehinggalah saya sedar rupanya diri saya tak ada. Sehinggalah saya sedar semua yang saya pandang adalah dia. Benda gitu barulah hilang dahaga. Inilah kita cari sebenarnya, tuan-tuan. Kita semayang banyak-banyak, tak nampak dia, tak kenal dia, tak ada faedah, tuan-tuan kita. Ni kita cari sebenarnya, tuan-tuan. Ada benda ni, tak ada apa-apa lah. Kita faham perkara ni, tuntutan Allah nak kita pergi ke mana, Allah nak kita ambil apa dalam kehidupan kita sebagai khalifah ni, bergantung dengan dia, tidak takut selain daripada dia,
dapat kenal dia sebagai Khalifah Allah, memakmurkan bumi ini dengan hati yang dipegang oleh Allah tadi, dengan kuat memandang dia, musyahadah dan sebagainya, tuan-tuan, maka kita tahu jalan ni hilanglah apa yang kita cari selama ke hari ni. Rupanya Allah nak kita kenal dia, tu saja. Jadi bila kita dah masuk jalan ni, barulah kita semayang apa semua ni, tak adalah kita rasa tercari-cari lagi, tuan-tuan. Rupanya itulah tuntutan Allah, tuan-tuan. Sebab tu kalau orang semayang nak pahala saja tak sampai, tuan-tuan. Dia takkan puas. Tapi kita semayang ni, kita nampak Allah yang buat kita boleh solat. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa maha dekat dengan diri kita, dan kita solat ni dengan rasa yang bergerak ini, dia yang bergerakkan. Dan hati kita ni rasa dia, tak rasa kita. Sebab tu kalimah tauhid ni, tuan-tuan, nak bagi hidup sentiasa rasa ke Tuhan ni, sedar menyala kepada Allah ni, kena zikir Allah banyak-banyak. Zikir Allah banyak-banyak. Lama-lama Allah buat hati kita ni rasa ke dia. Sebab kita sebut nama dia banyak-banyak. Sebut nama dia banyak-banyak, dia ingat kita. Bila dia ingat kita, dia buat kita ingat memandang dia. Tu bendanya, tuan-tuan. Sebab tu zikir ni, kalau tak dapat zikir hati, zikir bibir. Allah, Allah itu syiar Allah aja. Ni kita semua belajar bab tinggi ni, tuan-tuan, bukan bab rendah. Bab maknanya menuju kepada hakikat. Kita sibuk-sibuk beramal tak nampak ke Tuhan, nampak ke diri, sampai mati lah, tuan-tuan, tak meningkat apa amal ibadah kita. Sebab masnamat amal untuk kenal dia. Kita tak kenal dia, maka tak ada faedah amal, tuan-tuan. Itu kata Ibnu Abbas, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ay liya'rifun, tuan-tuan. Tidaklah aku ciptakan kamu jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepadaku, yakni mengenal aku. Beramal ibadat, hati bersih. Bila hati bersih, sampai nampak dia, kenal dia, contohnya. Kalau buka kitab Hikam Ibnu Athaillah Sakandari ni, daripada awal kitab sampai hujung kitab nak cerita bab ni je sebenarnya, tuan-tuan, ya. Sebab tu kitab Hikam ni, orang nak baca, dia kena ada keterbukaan hakikat ni. Ni yang lahir golongan-golongan sesat, zindik, lepat kan, lepat Ismail Arifin tu. Mereka duk kaji ilmu hakikat beginilah kan. Maksudnya kita ni semua pandang benda yang satu kan, tapi mereka ni suka guna bahasa-bahasa kiasan. Kalau saya tak suka, saya sebut je apa, pandang-pandang satu, pandang Allah terus je. Kadang-kadang mereka ni banyak guna falsafah je, tuan-tuan. Kalau kita direct terus je, nak sembunyi-sembunyi apa ilmu gini, tuan-tuan. Ilmu betul sampaikan sahaja. Jadi inilah maknanya hakikat uluhiyah la ilaha illallah yang ada, yang perlu kita jalankan amanah itu dalam hati kita. Sebab tu dia panggil kalimah syahadah. Apa maksud syahadah? Penyaksian. Apa yang tuan-tuan saksi, 24 jam saksi dia. Barulah hidup kalimah la ilaha illallah tu. Baru kita tak takut selain daripada Allah. Baru kita ni yakin rezeki datang daripada Allah, bukan daripada makhluk. Bila kita menyaksikan dia. Gitu, tuan-tuan, ya. Jadi hidupkan, tuan-tuan, insya-Allah. Dan banyak sebut la ilaha illallah, banyak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kena buat tu, kalau tak buat tak jadi, tuan-tuan, ya. Saya dulu datang mula-mula jumpa Syekh tak faham, tuan-tuan, benda Syekh cakap ni tak faham, ya. Tengah mandang Tuhan, muraqabah tak faham. Syekh kata jalan zikir dulu. Kita tak usah cakap banyak, jalan zikir dulu, tuan-tuan. Jalan zikir, sentiasa zikir, Allah Allah tu. Kemudian Syekh kata gini. Syekh kata zikir Allah nak buka hijab je. Tuan-tuan, ya. Dan bila buka hijab tak payah zikir, tak apa dah. Sebab zikir bibir ni nak bagi hati nampak Tuhan. Bila dah kita nampak dia, tak zikir pun nampak dia, tu zikir dah tu, tak apa dah nak syekh apa. Gitu, tuan-tuan, ya. Tapi maknanya zikir tu terus juga. Tapi bila sudah nampak ke Tuhan tu, nampak tu zikir besar lah, tuan-tuan, ya. Tapi zikir Allah jalan juga. Zikir Allah ni tak boleh berhenti, tuan-tuan, ya. Zikir Allah ni sampai datang kita zikir pada Allah, sampai datang zikir Allah atas kita. Tu masuk tasawuf. Bila nak jumpa Syekh Abdullah ni, Syekh ceritalah jalan kita nak sampai ke Tuhan ni, bagaimana nak jadi wali, sampai tahap dipanggil wusul ilallah, sampai kepada Allah. Tu yang saya duk bawa orang Pasir Gudang jumpa dengan Syekh Abdullah. Siapa yang betul-betul nak mendalami ilmu hakikat, mengenal pada Allah ni, saya bawa jumpa Syekh. Tuan-tuan, bukan senang. Hari ni jalan untuk sampai menjadi kekasih Allah ni, orang yang betul-betul bawa ni tak ramai. Yang ada sesat ramai. Hari ni Syekh Abdullah kata, maknanya mungkin 5%, 6% dia yang betul. Yang lain ni maksudnya semuanya sesat, tak betul lah. Yang tarikat yang sedia ada tu betul lah. Tapi nak ceritanya yang tak betul tu banyak. Yang tak betul tu banyak. Itulah, tuan-tuan, maksud kalimah la ilallah ni. Apa yang saya sebutkan, tuan-tuan, ni inilah pengalaman saya mencari Tuhan. Tuan-tuan, saya mencari Allah.
Kalau cerita pengalaman tu saya cerita, saya nak gila pun ada, tuan-tuan nak kena isim pun ada saya, tuan-tuan ya. Berselimut dalam bilik, tak keluar bilik, saya rasa tension. Tak apalah, saya tak berhajat nak cerita benda gitu. Tapi nak cari Allah ni berat sebenarnya, tuan-tuan ya. Tapi bila kita cari, dia buka jalan, kita rasa nikmat lah. Oh, rupanya ni lah nikmat yang kita cari, tuan-tuan ya. Memang kehidupan kita kat muka bumi, nak rapat dengan dia, kenal dia, hampir dengan dia tu, tuan-tuan nak. Kita nak rasa hampir dia macam mana, kita kena rasa anugerah dia baru kita rasa dia hampir dengan kita. Kalau kita rasa kita je, kita nak rasa dia macam mana, kita duk rasa kita je, tuan-tuan. Satu lagi kata Syekh Abdul Rahman As-Sakandari, kalau kita tak mandang dia, nak kenal dia, jadi dia pun kita tak nampak, tuan-tuan. Tuan-tuan, contohlah saya kata, tuan-tuan kenal Syarif Nizam, kembar saya tu lah. Tak kenal lah ustaz. Kenapa tak kenal? Kami tengok dia kat Unoh, tuan-tuan. Ustaz kenal lahir sama-sama dengan dia kan. Sebab tuan-tuan tak nak tengok dia, nak kenal macam mana, tuan-tuan. Dah kenal, tengok kuliah dia contohnya, kawan baru kenal. Tuhan ada sepanjang masa 24 jam, tak terhijab dia. Kita yang menghijab diri kita dengan Tuhannya. Dia ada je sepanjang masa dengan kita, tuan-tuan. Innallaha ma'ana, kita je tak nak tengok dia, tuan-tuan. Bukan kita maksudnya dibutakan oleh Allah. Kita tak mujahadah saksikan dia. Kena mujahadah, tuan-tuan. Kena mujahadah. Macam tuan-tuan semayang, kena buat 5 waktu. Kena datang. Maksudnya nak tengok Tuhan, kena buat lah. Kalau dengar kuliah ni, tak nak buat, terserah, tuan-tuan. Masing-masing rasa, kalau rasa cukup dengan ibadat sekarang, tak nampak Tuhan, rasa okey tu. Itu tak apalah, tuan-tuan. Tapi bagi orang yang nak mencari Tuhan, dia tak puas lah. Dia akan rasa, kosong lagi aku ni, kosong lagi. Jadi tuan-tuan, bila dah dapat hal ketuhanan ni, barulah saya muhasabah diri saya balik. Allah, tak mesti aku langsung tak nampak kamu Tuhan. Saya tak mesti tak nampak Tuhan langsung. Nampak diri je sepanjang masa. Dah tak ada ilmu ni, kita nak nampak macam mana. Ilmu pun tak ada. Saya rasa menyesal, rasa hidup saya tak tahulah. Maksudnya hidup semata-mata dengan makhluk, dengan diri, takut dengan orang, nak orang tengok, semua lah. Saya rasa bersyukur. Bila Allah buka ilmu ni, hilang perasaan kita tengok makhluk, tak ada, tuan-tuan. Nak beramal, nak baca sedap, nak bagi orang dengar, tak ada, perasaan tu hilang. Sebab kita nampak makhluk ni tak ada apa, kosong, tuan-tuan. Atas nama Datuk datang ke, Perdana Menteri datang ke, tak rasa apa lah, tuan-tuan. Kita jadi maksudnya hati kita ni tak ada kita nak membesarkan makhluk ni. Kalau makhluk lebih-lebih lagi lawan Allah, kita jadi marah, sensitif, tuan-tuan. Bukan kita setakat nak tengok orang lawan Islam tu. Kita hari ni tengok orang semayang main pun sakit hati, tuan-tuan. Kita akan rasa macam tu. Sebab apa? Sebab kita tengok orang ni memainkan Allah. Tengok semayang main pun sakit hati, tuan-tuan. Orang semayang laju pun kita gerak dia pun. Tuan-tuan. Dia jadi macam tu. Bila kita dapat memandang Tuhan ni, kita besarkan dia ni, dia akan jadi macam tu, tuan-tuan ya. Tengok orang buat maksiat ni, marah. Kita bukan marah sebab maksiat yang dia buat. Kita marah sebab dia lawan kekasih kita ni. Kita kenal Tuhan bagi penglihatan mata, bagi jantung, bagi apa. Kalau lawan Tuhan macam ni, marah kita, tuan-tuan. Berkobar-kobar hati kita. Itu nak kena pandang dia banyak-banyak ni. Pandang dia, baru kita semakin kenal kepada Allah. Nak kenal Allah ni, Allah bagi masing-masing, tuan-tuan pandang je lah. Nanti dia akan bagi kita rasa dengan diri dia sikit-sikit. Syekh kata, kalau dah ada keterbukaan hati untuk memandang dia, kenal dia, berjalan masing-masing dengan dia lah. Dia akan jadi guru kita lah, tuan-tuan. Sebab kita kenal dia lah. Maksudnya Allah buka dah pintu hati kita ni. Guru ni, dia bagi kita zikir, dia bagi kita jalan, tuan-tuan, untuk kita buat sampai terbuka. Bila dah terbuka, Allah bimbing, tuan-tuan. Sebab tu kita kata hakikat perjalanan kita akhirnya bersama dengan Allah. Allah bimbing kita sebagai guru yang hakikinya, yang beri ilham ke, tuan-tuan. Tu yang orang sampai pada Allah ni, bagi ilmu laduni lah dia, tuan-tuan ya. Jadi hari ni ada orang salah faham dengan laduni ni. Ustaz Wan Hizam sekarang ni, dia pun dah kena block dah, tuan-tuan. Dia pun dah kena ban dah. Sebab dia selalu sebut datang laduni, tuan-tuan. Dia kata dia belajar ilmu laduni dan sebagainya. Tuan, laduni ni susah, tuan-tuan ya. Laduni ni orang yang dapat tajalli Tuhan gitu, dapat laduni, tuan-tuan ya. Sebab laduni ni ada laduni rahmaniyah, ada laduni rohaniyah. Jadi laduni rohaniyah ni tipu daya lagi. Nak kenal tak kenal macam mana, tu Syekh boleh tengok tuan-tuan ni. Maknanya nak cerita bab tu panjang. Saya pun boleh tahu orang dapat rohaniyah ataupun rahmaniyah. Saya tahu, tuan-tuan. Kita tengok tanda-tanda tu ada. Jadi laduni ni bukan senang. Ilmu laduni ni orang yang dapat ilham direct daripada Allah. Tu orang sampai tajalli lah, tuan-tuan ni. Jadi kita memandang Tuhan, kenal dia sampai tahap gitulah, sampai Allah beri kita rahsia-rahsia keterbukaan di alam. Bahkan orang yang sentiasa memandang Allah ni, Allah buat hati dia dekat dengan dia. Dia tengok orang pun dia boleh tahu ni munafik, mukmin dan sebagainya, dia ada rasa.
Allah buka rahsia lah, Allah buka rahsia lah, banyak rahsia. Tapi orang yang dekat Tuhan dapat ilmu gini, dia tak cerita, dia senyap gitu tuan. Nak buat apa, makhluk dia tak nak apa pada pandangan dia bukan nak orang angkat dia, tak ada, dia tak suka benda gitu tuan. Sebab dia hati duduk dengan Tuhan. Gitu tuan ya. Jadi mudah-mudahan Allah beri kita kefahaman yang baik dalam perkara ni tuan-tuan, baru kita akan rasa maksudnya apa yang kita cari dekat muka bumi ni dah perkara yang sebenar tuan ya. Cuma walaupun perkara ni kadang-kadang Allah bagi, tapi tuan-tuan nafsu ni tetap ada. Atau Syekh gambar, Syekh kata orang yang dah ada keterbukaan hati untuk memandang Tuhan pun, tapi Syekh gambar nafsu kadang-kadang tak mati, yang tu tak habis lagi. Maksudnya nafsu kena lawan juga. Tuan ya. Maksudnya tak semestinya orang yang dapat memandang Tuhan ni tiba-tiba di dua jalan tu, satu hakikat, satu syariat lah. Yang tu kena berjalan sekali lah tu. Nak khatam dulu tu susah. Tuan-tuan ni, nak khatam dulu tu susah. Biasanya memandang Tuhan ni mudah, tapi nak mati nafsu ni payah tuan ya. Mujahadah tu berat tuan ya. Bila kita dapat besar ke Allah, boleh tunduk nafsu lah, tapi kadang-kadang kalah juga. Nafsu ni bukan senang, kena minta pertolongan Allah banyak-banyak lah. Sebab nafsu ni milik dia, dia yang kawan tuan kita. Jadi adalah uluhiyah itu artinya ketuhanan, la ilaha illallah tu tuan ya. Makna uluhiyah daripada kalimah la ilaha illallah lah, uluhiyah. Jadi ketuhanan maksudnya kaya Allah Subhanahu Wa Taala ni pun nak kenal dia juga ni, nak buka hakikat juga ni tuan-tuan ni. Kita akan cerita bab hakikat dia lepas kita. Artinya maknanya kaya Tuhan dan tiap-tiap yang lain. Satu lagi saya nak sebutkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak lagi jelas tentang keterbukaan hakikat ni, supaya kita jangan lupa untuk memandang Tuhan ni, nanti Syekh Abdul Qadir Jalani dia datang ke Pasir Gudang ni, datanglah tuan-tuan. Jangan malas datanglah. Saya akan masuk dalam grup insya-Allah. Dia akan datang pada minggu pertama dan minggu ketiga ni, guru saya yang grup sebab jalan dengan Syekh sama je. Jadi saya ikut dia lah tuan-tuan. Kadang saya pun lupa juga tuan-tuan ya. Yalah, kita dengan dunia apa kan, ada pandang diri juga, bagi kita pun tak habis lagi tuan-tuan ya. Pandang diri, pandang dunia, pandang makhluk juga. Jadi Syekh Abdul Qadir ni dia datang pada minggu pertama hari Sabtu dan minggu ketiga hari Sabtu jadi dia datang dekat rumah Haji Ramzi tu, sebab kita dapat tauliah daripada jabatan ni payah. Kita hantar tauliah hilang lah macam-macam tuan-tuan ya. Jadi hari ni mereka kata tak apalah, buat kat rumah je lah Ustaz. Dia kata nak masuk masjid surau, banyak prosedur apa semua, buat kat rumah. Tuan-tuan datanglah tuan-tuan ya. Dengar penerangan dia, bagaimana diterang kepada kita, supaya kita ni jangan lupa ke Tuhan. Dapat memandang dia tu 24 jam sentiasa tuan-tuan ya. Dengan dia pun boleh. Sebab tu saya kata jalan untuk kenal Allah ni bukan dengan Syekh Abdullah je, ada lagi 2-3 orang ni ada tuan-tuan ya. Tapi tak ramai lah yang betul tu. Antara ni yang betul Syekh Abdullah. Dia datang Pasir Gudang tuan-tuan. Dia sanggup korban daripada Penang datang sini semata-mata nak buka jalan ni kepada kita orang Pasir. Untunglah Allah pilih kita tuan-tuan. Sebelum ni dia daripada Melaka ulang-alik tuan-tuan pergi Singapura, tak pernah singgah Pasir Gudang ni. Tapi nak jadi cerita sejarahnya, Ustaz Ahmad Rozaini ni, guru saya masa kat pondok itu, datang Pasir Gudang ni. Saya bagi dia tajuk, datang ke Taman Mawar ni tuan-tuan, tajuk maksudnya hakikat akhir jalan tasawuf. Saya pun tak sangka penerangan dia cukup bagus, cukup kemas, sampai orang tanya dia, Ustaz Ahmad, siapa guru Ustaz Ahmad? Di mana Ustaz Ahmad boleh terang tentang perjalanan tasawuf sampai begini hebat? Ada Ustaz Ahmad Rozaini datang ke Pasir Gudang tuan-tuan. Itu asal cerita. Tapi kalau kita pandang kepada kehendak Allah, memang dia kehendak nak bagi tuan-tuan ni mutiara ilmu mengenal dia ni sejak azali lagi tuan-tuan. Beruntunglah, jangan kita ni tak ambil nikmat yang maha besar daripada Allah untuk kenal dia ni tuan-tuan ya. Kita ni kena cari orang-orang yang boleh buka hati kita untuk memandang dia. Kena cari tuan-tuan. Yang kita berjalan seorang-seorang kita tuan-tuan ya. Cari orang yang dekat-dekat dengan Allah ni, cari tuan-tuan ya. Ada jumpa, kita bersama dengan mereka. Esok kita bangkit bersama dengan mereka. Muslimat pun boleh bersama-sama tuan-tuan ya. Jadi dia pun kata kalau gitu nanti satu cerita kisah dia mula datang Syekh Abdul Qadir Jalani ni, datang dia pun mulalah minat kepada kita semua ni, dan dia rasa dia nak teruskan mengajar di sini. Maka bermulalah dia mengajar sini dah dekat setahun dah tuan-tuan. Saya banyak kali sebut dengan tuan-tuan tu. Tapi kalau dia cerita ni macam saya cerita dengan tuan-tuan tadi lah ya, dengan penglihatan kita rasa siapa, kita rasa kita atau kita rasa Allah dan sebagainya. Banyaklah dicerita pasal dunia, apa hakikat dunia yang kita hari ni duk kejar tuan-tuan. Apa hakikat akhirat yang semestinya kita kena pergi ke sana, hakikat iman dan sebagainya. Kita rasa kita beriman lah. Rupanya iman yang benar-benar dituntut oleh Allah tu, kita ni maknanya kulit pun belum lagi.
Tuan-tuan, kita baru Islam gitu lah. Jadi tuan-tuan hadirlah tuan-tuan ni. Saya nak cerita perkara begitu lebih detail, eloklah kita hadir kuliah tu, yang tu lebih bagus tuan-tuan, insya-Allah ya. Maknanya kena mujahadah lah. Syaitan memanglah diberat kita datang tuan-tuan ni, pergi kat Bukit Dahlia tu. Dia akan buat kuliah duha sampai maghrib sampai isyak. Dengarlah tuan-tuan, 2-3 jam jugalah dia syarah perkara ni tuan-tuan, lama lah. Balik datang tu sekali-sekala dia sekali buat kuliah tu dia buat lama lah. Hari Sabtu je, lepas tu balik tak ada tuan-tuan ya. Dulu dia datang sekali je, hari ni datang 2 kali. Baik, kita tengok lah. Jadi kalau tuan-tuan ada dalam kuliah tu, masuk kuliah saya ni cantik lah. Maksudnya saya pun kalau nak terang kepada tuan-tuan tu taklah terang secara detail sangat. Maksudnya tuan-tuan pun dah cukup pengisian tu cukup dah ada dalam diri tuan-tuan ya. Jadi maknanya Ta'ala dan tiap-tiap yang lain, kaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukan dan tu tuan-tuan kita tak ada. Saya ada kitab. Jadi kalau tuan-tuan ada kitab tu nak kena betul tu. Kita ada tuan-tuan tapi tuan-tuan tak ambil habis tu kan. Jadi maknanya kaya Tuhan daripada bukan dan tu. Kaya Tuhan daripada tiap-tiap yang lain. Tu maksud ketuhanan. Maksudnya Allah ni tuan-tuan, dia sedikit pun tak perlukan kita. Tuan-tuan ya. Kita nak pandang diri kita ke, kita nak beramal tak nampak dia ke, dia kisah apa. Dia maha kaya tuan-tuan. Dan itu masuk ketuhanan. Dan berkehendak tiap-tiap yang lain kepada Allah, tapi kita yang perlukan dia. Kalau kita beramal tak nampak dia, kita tak dapat pahala, tak dapat pertolongan dia, siapa susah? Kita yang susah tuan-tuan kita. Dan kalau kita beramal nampak dia, dapat makrifat, hati kita tenang, siapa yang dapat ketenangan? Kita yang dapat. Kita nak hampir ke dia, Allah Subhanahu Wa Taala buka seluruh pintu untuk kita hampir dengan dia. Kita tak kisah nak kenal dia, nak pandang dia, kita nak duduk atas alam, nak tengok alam semata-mata, nak tengok bini nampak bini saja, nak tengok orang nampak orang, tak nampak Allah megerak dan sebagainya. Kalau kita tak buat gitu, kita jauh daripada Allah, kita tak takut dengan dia, kita membesarkan makhluk, contohnya begitu, Allah tak ada apa-apa. Kita yang akan mendapat kesusah payahan gitu tuan-tuan ya. Sebab tu kalau tengok Imam Ghazali pun tuan-tuan ni dalam kitab Bidayatul Hidayah. Awal mukaddimah disebut dah tuan-tuan ni, mukaddimah kitab Bidayatul Hidayah. Muka surat pertama tu tuan-tuan. Dia kata apa? Tiada sebelah zarrah pun yang bergerak di alam zahir dengan alam musyahadah, dengan alam malakut, kata Imam Ghazali, melainkan semuanya digerak dan didiamkan oleh Allah. Di situ lagi Imam Ghazali dah buka hakikat. Maksudnya Imam Ghazali nak bagi tahu kepada kita, pandang Allah dalam setiap zarrah yang kecil ini, sentiasa kita memerhatikan dia. Jadi maksudnya semua ulama-ulama kita, Imam Ghazali, Imam Syafi'i yang hebat-hebat wali-wali Allah ni, mereka ada ilmu ni lah tuan-tuan. Kita nak duduk mana pandang makhluk ni tuan-tuan? Kita nak pandang sampai ke Tuhan. Dan ingat, kata ulama tasawuf, semua alam yang berlaku ni sekarang ni tuan-tuan tengoklah, matahari, kipas, angin ni semua ni tuan-tuan lampu ni semua bukan kebetulan ni tuan-tuan Tuan-tuan keluar tengok slipper, tuan-tuan duduk diam situ, kemudian keluar tengok slipper jauh kena tendang, itu bukan kebetulan tu. Semua yang berlaku ni kata ulama tasawuf adalah penzahiran Tuhan. Dia yang menzahirkan kehendak-kehendak dia untuk kita kenal dia sebenarnya. Tapi kita tak ada ilmu ni, tengok slipper jauh lah tuan-tuan. Kita kenal Allah jaga slipper aku, kita kata alhamdulillah ya Allah kau jaga slipper aku. Slipper jauh, Allah berkehendak apa untuk kita belajar sabar, nampak dia punya perbuatan juga dan redha dengan dia. Kita tengok alam, nampak dia untuk tinggikan kehambaan kita, untuk kita semakin tengok kekuasaan dia, dan kita melihat hikmah-hikmah di sebalik kejadian Tuhan. Nampak Tuhan lah tuan-tuan. Sebab tu manusia hari ni tak nampak Allah, banyak nampak makhluk ni. Celaka kalau siapa bijak lipat aku bodoh. Tuan-tuan gitulah manusia bila tak nampak Tuhan, hati serabut gitu tuan-tuan, tak tenang tuan-tuan. Sebab dia tak nampak alam ni siapa takbir, siapa urus tuan-tuan. Dia tak nampak qada qadar Allah ni sejak azali lagi. Tak adalah. Tu yang dia rasa dia yang berusaha, dia yang buat tu, dia yang ni, sebab tak nampak Tuhan tuan-tuan. Tu yang syaitan boleh masuk ujub, takabur, sombong, masuk neraka sebab tak nampak. Sifat mazmumah ni tuan-tuan, ni ujub, sum'ah, sombong ni, tak boleh nak dengar cakap orang ni tuan-tuan, kira nak marah dan sebagainya tuan-tuan. Ini semua sifat ni takkan hilang dengan amal ibadah tuan-tuan, takkan hilang tuan-tuan selagi mana tak kenal Allah. Dia hanya boleh hilang riak, ujub, takabur ni dengan pedang tauhid je. Saya sebut tuan-tuan bila kita dapat kenal Allah ni, hilang sifat-sifat mazmumah ni. Apa kita beramal nak bagi orang tengok? Sebab kita nampak amal ni milik kita. Dan kita nampak makhluk ada kuasa. Maksudnya makhluk boleh puji aku. Nampak kehebatan makhluk ni.
nampak makhluk ni maknanya dia tu mentadbir diri dia sendiri lah. Gitulah tuan-tuan ya. Tapi orang yang tengok kosong semua, dia tengok kawan dia pun kosong, dia pun kosong. Dia nak beramal untuk benda yang kosong buat apa? Gitu tuan-tuan ya. Dia tengok ni semua lembaga je. Tuan-tuan nak. Dia tengok makhluk ni maksudnya hakikatnya adalah makhluk yang digerakkan oleh Allah. Allah lah hakikatnya yang mahu hidup di sebalik makhluk tu. Jadi buat apa ni nak beramal dengan suatu benda yang tak ada nilai gitu? Jadi orang yang dah kenal Tuhan ni, riak, ujub tak ada lah hati dia tuan-tuan. Sebab tu kita kena kenal Tuhan tuan-tuan ya. Memang tak dapat tidak nak jadi mukmin sejati, mukmin yang kamil, mukammil dipanggil. Dia sempurna dan dia boleh sempurna ke orang lain. Dia kena kenal Tuhan. Dia kena nampak Allah. Azan dulu kita sambung balik tuan-tuan ya. Sambung sikit lah tuan-tuan. Tapi faham lah kalau sikit kadang-kadang tak sikit. Lama jadinya. Tak apa tuan-tuan, sambung sikit lah. Sebab tak patut kita lagi. Allah. Bismillah. Tuan-tuan ni, masa saya mengajar tuan-tuan kitab fiqh tu, kita tak sebut perkara begini. Sebab apa tuan-tuan, yang fiqh kan. Tapi maknanya ilmu ni walaupun kita tak sebut pada pengajian-pengajian fiqh dan pengajian-pengajian lain, tapi ilmu mana Allah ni dia sentiasa hidup. Tuan-tuan 24 jam tu memang kena sentiasa. Kita dah masuk pada pengajian tauhid ni balik, maka saya akan bawa balik tuan-tuan tu ingat balik maslamat kita dengan Allah ni macam mana. Saya tuan-tuan sedikit pun tak ada seronok walaupun kejayaan saya dengan hafaz Quran masa saya dekat Mesir tu, saya tak rasa bangga dengan kehidupan saya macam tu. Sekarang ni baru saya seronok sebab saya tahu kehidupan saya masa tu saya tak nampak Allah langsung, tak kenal dia tuan-tuan. Tak sedikit pun, saya tak sedikit pun rasa maksudnya yang memberi kejayaan. Kita tahu benda gitu, tapi nak menghayati dalam kehidupan tu tak ada rasa. Maka masa tu tak ada rasa.
Kita rasa hidup kita masa tu kosong. Lah ni baru kita seronok dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hari ni baru kita seronok. Jadi maknanya tak ada apa-apa lah kehidupan kita yang sebelum tu tak ada apa-apa, tuan-tuan ya. Sebab tak nampak dia lagi tu. Lah ni baru alhamdulillah. Tapi masih berjalan, tuan-tuan ya. Masih maksudnya baiki diri daripada masa ke semasa ni oleh kerana nafsu kita banyak, tuan-tuan ya. Dan insya-Allah, tuan-tuan ya, bila hati kita ni sentiasa kita usahakan untuk pandang Allah, ada berasa dengan Allah ni. Allah Subhanahu Wa Taala ni dia sentiasa 24 jam tu mengurniakan nikmatnya, mentadbir alam ini, tuan-tuan ya. Cuma kita ni yang mati rasa kita dengan Allah ni mati, tuan-tuan ya. InsyaAllah bila kita kuat rasa dengan Allah ni, sentiasa balik pada dia ni, sentiasa melihat dia lah, memandang dia, tuan-tuan, insyaAllah hati kita ni akan semakin takut dan beradab di hadapan dia. Itu yang kita nak, tuan-tuan ya. Kita tak adalah orang kata kalau kerja sampai kita nak lara sangat-sangat, tak adalah. Kita tetap akan rasa takut dengan Allah. Kita sampai maknanya sibuk kerja sampai semayang malam apa, nak datang kuliah pun tak datang, tak ada. Dia akan sentiasa semangat nanti, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita dah dapat hati yang maksudnya ada perasaan rasa dengan Allah tu, dia tak berani dah. Lah ni orang boleh semayang kerja daripada pagi sampai malam tak datang ke masjid, tak kisah pun, tuan-tuan, sebab dia tak kenal Tuhan tu. Walaupun dia rajin beramal, rajin sedekah dan sebagainya, tapi kita tengok iman dia tak sempurna. Maknanya ada keburukan-keburukan yang dibuat sambil lewa, senang-senang je, tuan-tuan. Maksiat dia buat tu, maksudnya dia buat maksiat tu sampai sekarang pun dia tak kisah nak tinggal dan sebagainya, sebab dia tak kenal Tuhan, tuan-tuan ya. Jadi nak kenal Allah ni mandang dia. Bila kita dan dapat mandang dia, tengok kebesaran dia, dia yang mengurniakan kita, membangunkan kita daripada tu, kita berasa benda gitu, tuan-tuan ya. Yang mengenyangkan perut kita, kita rasa tu, bukan belajar dalam kuliah je. Kita makan tu, kita berasa sungguh tu, kita semakin takut dengan dia. Semakin kita berterima kasih dengan dia, tuan-tuan, semakin kita maksudnya nak berjaga hubungan dengan dia, tak main-main dengan dia, tuan-tuan gitu, Itu kelebihan-kelebihan dia, banyak lagi kelebihan-kelebihan lain ni. Bila kita ni maknanya sentiasa melihat Allah, memandang Allah Subhanahu Wa Taala gitu, tuan-tuan. Jadi maksud uluhiyah ni, Allah Subhanahu Wa Taala ni dia tidak berhajat kepada kita, tapi Allah jadikan kita untuk kenal dia, tuan-tuan ya. Kalau kita tak kenal dia, kita yang sakit, tuan-tuan ya. Kita akan takut makhluk, susah dengan kehidupan, tak tahu nak bergantung dengan siapa. Kita tak yakin dengan Allah. Sebab apa? Sebab hati kita maksudnya tidak tenggelam dengan dia. Sebab kadang tak yakin dengan dia tu, tuan-tuan. Kalau kata berdoa lah, ustaz saya doa pun tak jadi apa juga. Kalau begitu dah rosak dah akidah, tuan-tuan. Sebab dia belum dapat keyakinan dengan Tuhan, tenggelam dengan Allah, dia rasa begitu, tuan-tuan. Bahkan dia kata, saya mengadu dengan makhluk lagi bagus, makhluk tolong saya dan sebagainya kan. Itu dah rosak akidah dia, tuan-tuan ya. Dia cakap itu tak betul lah tu. Daripada kenyataan ini terbahagilah pula sifat 20 dengan iktibar jumlah kepada dua bahagi, tuan-tuan. Jadi sifat 20 yang kita belajar selama hari ni habis dah, tuan-tuan. Saya tak baca dah, sifat 20 dah habis dah. Tak tahu kita ingat tak ingat, tuan-tuan. Sebab tu kalau nak panas balik, pergi kuliah Syekh Abdul Qadir Jalani tu, dia akan ulang-ulang baliklah sifat-sifat tu semua, tuan-tuan ya. Jadi dalam sifat 20 ni terkandung dua perkara, tuan-tuan ya. Sebesar-besar sifat 20 ni ada dua benda ni, tuan-tuan ya. Yang pertama ialah istighna'un an kulli ma siwah, itu yang pertama. Yang kedua iftiqarun ilaihi kulli ma siwah. Maksudnya yang pertama, maha kaya Allah Subhanahu Wa Taala daripada tiap-tiap sesuatu, dan berkehendak tiap-tiap sesuatu yang lain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya orang yang faham sungguh-sungguh sifat 20 ni wujud kinam bakak sampai habis ni, maka dia akan melihat makhluk ni semua tak ada apa-apa, kosong, debu pun tak ada. Bahkan dia nampak semua makhluk ni bergantung, berharap, berhajat kepada Allah. Bahkan semua makhluk ni dalam Tuhan. Tu bahasa dalam sikit, tuan-tuan ya. Bahasa dalamnya kita kata apa? Semua makhluk ni dalam Allah. Tu bahasa tinggi kita, tuan-tuan ya. Jadi kalau kita yang memahami tauhid ni bukan maksud dalam Allah tu dalam zat dia ke tak, dalam pentadbiran dia, dalam kehendak dia. Ni short je kita kata, tuan-tuan. Kita kata pandang Allah. Ada setengah orang dia salah faham, dia kata pandang zat Allah. Ustaz ni gila, tuan-tuan. Macam pandang zat Allah macam zat dia. Itu short je sebenarnya. Pandang perbuatan dia, pandang sifat dia dan sebagainya, tuan-tuan ya. Jadi maksudnya Allah ni zat dia memang tak boleh pandang begitu, tuan-tuan ya. Ni bahasa short, maksudnya bahasa tu nak bahasa pendek lah, tapi maksud dia bukan maksud hakikat mandang Allah tu, bukan hakikat mandang zat dia,
zat Allah pandang kat syurga je. Dekat dunia tak boleh pandang zat dia. Tapi maksudnya kita kenal Allah ni, kenal dengan sifat dia, dengan nama dia, dengan perbuatan dia. Tiga perkara ni tuan-tuan ya. Jadi kita memandang ni, kita memandang sifat dia, sifat Jabbar dia, Rahman dia, sifat dia menguji hamba, sifat pentadbiran dia, apa nama tu, itu sifat. Memandang nama gitu juga, nampak nama-nama dia, Ar-Rahman Ar-Rahim tu di sekian alam ni, nampak tu semua penzahiran dia belaka tuan-tuan ya. Kemudian nampak perbuatan dia, ni kehendak Allah, ni kehendak Allah. Tapi kita tengok hikmah di sebalik tu apa semua tuan-tuan kita. Jadi maksudnya kita kata bila kita faham sifat 20 tadi tu, kita yakin maksudnya sekalian makhluk ni dalam Allah belaka. Jadi kita nak takut dengan makhluk tak? Sedikit pun tak takut. Sebab makhluk ni milik dia zarah pun tak ada. Tuan-tuan nak. Sebab tu tuan-tuan, bila kita ada ilmu begini, dengan izin Allah kita dapat rahsia lah. Rahsia kekuatan diri kita ni, kita bergantung dengan Allah ni, kita ada satu mana kekuatan ataupun karamah, dipanggil apa? Ma'unah yang Allah Subhanahu Wa Taala boleh tolong kita bila kita benar-benar yakin dengan tauhid ni tuan-tuan ya. Sebab tu kita tengok orang yang ada tuan-tuan dia tengok makhluk ni kosong, kepercayaan dia kepada Allah tu tinggi 100%, dan dia nampak semua makhluk di dalam Allah tuan-tuan. Sebab tu maknanya kalau ada orang datang, musuh datang ke pegang pistol pun tuan-tuan, dia tahan badan je. Dia tahan badan je. Inilah rahsia ilmu mereka tuan-tuan. Sebab dia kata apa? Pistol ni dalam Allah juga. Ada yakin kau tu? Kerana kita nampak pistol tu tembak mati kita tuan-tuan. Kita tak yakin pistol pun dalam genggaman Allah, takdir Allah. Mereka ni yakin kalau mati-mati ya. Keyakinan mereka begitu tuan-tuan. Kalau Allah nak bagi tak mati. Bahkan mereka yakin maksudnya makhluk ni nak jadi apa ni dalam pentadbiran dia, tak nampak sedikit pun makhluk yang kawal. Maka dia yakin gitu. Yang saya kata dengan tuan-tuan tadi, ada ma'unah, ada karamah ni, dia bersurah pada Allah sedap gaya pistol tu tak meletup. Dia boleh jadi macam tu. Apa rahsia wali-wali Allah tetak ni tak tetak ni tak luka tuan-tuan, sebab dia serah dengan Tuhan begini ya. Rahsia ni lah dia pegang sebenarnya tuan-tuan. Yang untuk bahaman, untuk kenali ni lah ilmu mereka. Mereka nampak makhluk ni zarah pun tak ada. Dia pegang pada Allah sungguh-sungguh. Maka Allah tunjuk karamah. Allah tunjuk kemuliaan dia. Bila kamu pegang padaku, inilah aku tunjukkan, aku zahirkan kekuasaan aku pada kamu. Tapi orang biasa tetap habislah, putus kepala tuan-tuan. Ini yang Sayyidina Ali karramallahu wajhah ni, Sayyidina Ali tuan-tuan, dengan mana dia pegang, dia angkat je tangan dia, putuslah kepala orang Islam. Bukan kerana dipakai ayat tuan-tuan ni. Bukan kerana dia ayat dan sebagainya, tapi kerana tauhid dia, iman dia kuat dengan Allah. Dan satu lagi tuan-tuan, kita ni bila kita kuat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ni memang karamah yang Allah beri nah. Bagi wali-wali Allah yang tinggi martabat dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, benar-benar dekat dengan Tuhan, Allah Subhanahu Wa Taala akan menjadikan seluruh dunia ni khadam dia. Tu memang janji Allah lah tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, kita ni yang risau dengan dunia. Kalau kita pegang Allah, dunia bawah tapak kaki kita. Sungguh tuan-tuan ya. Wali-wali Allah tak usah ilmu dunia. Dunia dalam poket dia, seram keluar duit kan. Dari syiarullah ni tengok duit bawah tikar je tuan-tuan ya. Dia ambil bawah tikar gitu. Saya tengok depan mata saya tuan-tuan ya. Orang bila tak suka, saya tolong nanti tengok bawah tikar macam tu duit tuan-tuan ya. Maksudnya orang yang memang dah berkhidmat kepada Allah 100% ni, memang hati dia semua untuk Allah, maka Allah jadikan dunia ni semua di bawah tapak kaki kita. Tapi tuan-tuan, kita kalau cari dunia hina kita, Allah tinggalkan kita, kita akan susah dengan kehidupan ini. Sebab tu tuan-tuan, kita nak bahagia dunia, cari Allah. Cari dunia tak bahagia, kita akan susah. Sebab Allah sebut dalam hadis kudusi ya. Allah sebut dalam hadis kudusi, Allah kata, barang siapa yang sibuk dengan selain daripada aku dekat muka bumi, maksudnya hidup dia Allah ni sikit je. Hidup dia sibuk nak cari pangkat, nak cari harta, masuk zikir tak ada, Quran tak ada. Tak sibuk cari Allah ni tuan-tuan. Allah kata sibuk selain daripada Allah kehidupan dekat muka bumi ni, Allah kata apa? Aku akan seksa dia dengan dua perkara. Sebab tu kita jangan sangat tuan-tuan ya. Sebab Allah sebut janji lah. Allah kata yang pertama, aku seksa dia dengan dia rasa tak pernah cukup dengan apa yang dia cari. Cari tak pernah cukup. Yang kedua, Allah kata aku akan buat dia susah nak dapat benda tu. Sebab dia kejar dunia sangat, dia nak dah tak dapat. Kemudian dapat pun tak puas. Jangan tuan-tuan ya. Sebab Allah, siapa yang jaga alam ni tu? Allah ya. Bila Allah buat sipir gitu, tak boleh ya. Kalau Allah kata 5 + 5 10, tu 10 lah tuan-tuan. Allah kata kalau kamu buat begitu, aku akan balas begitu, begitulah jadinya. Dia tak akan jadi kod lain tuan-tuan ya. Kalau jadi kod lain juga istidraj tuan-tuan ya. Allah nak sesatkan seorang lah.
Tapi kalau orang beriman, Allah buat rasa macam tu. Dan Allah kata apa? Allah bagi jaminan. Kalau kamu sibuk dengan aku, ketaatan kepada Allah, jaga tuan-tuan, dia tempat kerja kita, masuk azan waktu kita semayang dulu. Jangan letaklah Allah duduk belakang. Semayang sungguh-sungguh. Semayang dengan penghayatan jiwa, memandang dia, rasa berdiri di hadapan siapa, dan rasa dia sedang tengok kita. Dan hargai nilai semayang ni. Maksudnya bukan semua orang Allah boleh buat semayang. Kita ni Allah buat boleh semayang, satu nikmat yang besar. Bila kita boleh semayang, hargai, buat yang terbaik. Sebab tuan-tuan, maknanya Islam tu sendiri satu nikmat yang besar daripada Allah. Berapa ramai yang orang yang tak Islam. Kemudian nak Islam, Allah buat kita beramal ibadat pula. Beramal ibadat syukur kepada Allah. Gunakan nikmat tu baik-baik, tuan-tuan. Jadi dengan tauhid tadi, kita rasa macam tu dengan Allah SWT. Semayang sungguh-sungguh. Habis semayang zikir, jangan habis semayang tak bangun kan, nak kerja orang dan sebagainya. Kita tak sungguh-sungguh dengan Allah, tuan-tuan. Jadi Allah kata, kalau sungguh-sungguh dengan aku, walaupun kamu sibuk kerja, tapi kamu jaga hubungan kamu dengan aku. Pandangan mata jaga, sambil-sambil duduk pasanglah zikir. Ini kadang-kadang kita tempat kerja ni, tuan-tuan, bagi orang yang buat kerja guna tubuh badan ni mungkin taklah, tuan-tuan. Tapi orang kerja kat pejabat ni kadang-kadang macam tu lah. Di depan komputer dia, telinga dia lagu lah, tuan-tuan. Lagu tu dah, lagu ni lah. Jadi tuan-tuan, sibuk. Apa salahnya kita yang sedang buat kerja ni, sedang type komputer ni, dengarlah zikir. Biar banyak nampak hati kita ni cari Allah, tuan-tuan kita. Kita kena ingat, tangan kita meraih ni siapa yang izin taib ni, tuan-tuan. Nak buat ayat contoh lah, kita setiausaha ke, kita jadi apa-apalah, tuan-tuan. Allah permudahkan urusan kita ni, siapa yang tolong. Jadi bila kita sedar dia tolong kita, kita syukur dengan zikir ke, cari dia lah. Yang kita ni maksudnya dengan nikmat kita pakai, lepas tu kita tak ada ingat ke dia, kita dengar lagu pula, tuan-tuan. Salah ke Ustaz dengar lagu? Bukan salah, tapi kalau setiap masa nak cari lagu, tak cari Allah, something, tuan-tuan. Sebab tu maknanya kita ni biar nampak Allah yang menenangkan jiwa kita. Jangan yang menyeronokkan hati aku lagu lah, dengar zikir boring. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Kenapa tak dengar zikir? Boring lah. Astaghfirullahalazim, cakap gitu di kufur, tuan-tuan. Boring dengar zikir ni, kita kata boring nak ingat pada Allah ni. Allah ni, tuan-tuan, maksudnya ialah dia sendiri tu tak ada lah. Boring nak bagi nikmat pada kita, kita boleh kata gitu ke dia, boleh kufur, tuan-tuan. Kita main-main gitu tak boleh lah. Kalau kita rasa tak nak dengar zikir sekarang, jangan sebut perkataan-perkataan gitu, boring ke apa semua, jangan sebut. Tahan mulut, tuan-tuan. Kalau rasa berat nak ni, kita sebut ya, nafsu aku ni malas, kenapa tak dengar zikir? Aku ni iman lemah, cakap gitu tak apa. Boring lah dengar zikir. Astaghfirullahalazim, tuan-tuan. Boring nak dengar zikir, yang bahaya, tuan-tuan, cakap gitu. Jadi cari Allah sungguh-sungguh, tuan-tuan, sebagai tanda kita bersyukur dengan Allah. Seterusnya begitulah, tuan-tuan. Dan kata Allah, kalau kamu sibuk begitu hidup kamu, Allah kata aku dah beri kamu kedua nikmat. Nikmat pertama, Allah kata aku berikan kamu rasa cukup dengan apa. Dan Allah SWT kata apa? Aku datangkan dunia mudah kepada kamu. Inilah benarnya tu, rahsia kejayaan kita sebenarnya adalah duduk bersama dengan Allah. Sebab tu Allah kata dalam Quran tu sama juga. Allah kata kalau kita benar-benar bertakwa kepada Allah, Allah sendiri akan tolong kita selesai segala masalah kita, tuan-tuan. Ni kita kadang-kadang tempat kerja kan, bos tekan kita berkali-kali, kerja kita tak selesai, kita jauh daripada Allah, Allah tak tolong kita, tuan-tuan. Kemudian Allah kata bila kita dekat dengan Tuhan, Allah beri rezeki kita yang tak disangka-sangka. Jadi inilah kebagusannya kita dekat dengan dia, kenal dengan dia, banyak kebaikan, tuan-tuan. Jadi pada hakikatnya jalan ni dah ada pada tuan-tuan semua. Cuma sekarang ni atas kita lah, maknanya bersungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang kita ketahui pada hari ini, untuk kita benar-benar mengecapi nikmat yang sebenar yang dicari oleh semua jiwa insan, tuan-tuan. Hakikatnya insan sebenarnya berada pada Allah jiwa dia, tuan-tuan. Bila jiwa kita lari daripada paksi yang sebenar, diambil oleh syaitan, nafsu dan sebagainya, maka hidup kita akan susah. Allah sebut dalam Al-Quran gitu. Allah kata wa man a'rada an dzikri, barang siapa berpaling daripada ingatan daripada aku, maksudnya tak cari aku, berpalinglah dengan kehendak nafsu, fa innahu ma'isyatan dhanka. Allah kata aku akan hidupkan dia dengan kehidupan yang susah. Saya semayang, Ustaz, tanya balik, semayang awak macam mana? Kelang kabut laju. Jangan kita persoalkan kenapa Allah buat gini, semayang, saya semayang, tanya balik kamu semayang macam mana. Kalau kamu betul dengan Allah, Allah takkan zalim kita semua, tuan-tuan. Jadi sebenarnya yang tak betul tu bukannya Allah SWT tak layak kita mempersoalkan dia, tapi yang tak betul tu adalah kita, tuan-tuan. Tak sungguh-sungguh kita dengan Tuhan. Saya semayang dah, Ustaz. Kan semayang tak cukup, Quran kamu baca tak, tuan-tuan? Saya baca Quran tak cukup, banyak perkara lah. Maksudnya nak jadi mukmin ni, mukmin pada seluruh kehidupan kita, tidak bakhil. Maksudnya apa yang Allah, tuan-tuan, semayang betul, tuan-tuan. Ada harta bersedekah, kemudian ada susah payah orang niat nak tolong. Maksudnya mukmin yang Allah kasih ni, dia pada semua perkara dia amalkan, tuan-tuan kita.
Jadi semua apa yang dituntut oleh Allah itu kita amalkan sebagai seorang mukmin, baru benar-benar Allah kasih. Jadi Islam ni tak boleh ambil separuh tinggal separuh, Allah tak kasih. Bayang bagus tapi masa muka dengan orang, nak tolong orang, bakhil kedekut, Allah tak kasih. Maksudnya masih lagi ada nafsu-nafsu dalam diri kita ni yang berjaya, maksudnya menarik kita kepada perkara yang Allah tak suka. Macam gitu. Jadi kita orang beriman ni maksudnya sentiasa 24 jam kita ni sentiasa kita ni lawan hawa nafsu ataupun tak redha dengan kehendak-kehendak nafsu, sentiasa kita gitulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Saya sekadar itulah tuan-tuan ni perkongsian kita pada malam ni. Jadi kesimpulannya tuan-tuan, maknanya Allah Subhanahu Wa Taala ni dia maha kaya berapa sesuatu, dan kita memandang makhluk ni tak ada apa-apa, kosong belaka tuan-tuan. Kita nampak semua makhluk ni semuanya dalam pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sentiasa balik hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sentiasa kembali syukur kepada Allah. Semakin kita mendekatkan diri kita kepada Allah dengan sifat-sifat kehambaan ini, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bukalah pintu hati kita ni untuk semakin mengenal dia, memandang dia dengan jalan yang benar tuan-tuan ya, dengan jalan yang dipimpin oleh Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Jalan ni masih panjang tuan-tuan ya, dan perlukan kepada bimbingan guru. Kalau kita jalan seorang-seorang susah, tak boleh tuan-tuan ni, kena ada guru yang terus memantau kita, membimbing perjalanan hati kita untuk kita semakin jalan ni. Bila kita nak kenal Tuhan ni lagi halus, dan lagi banyak syaitan yang akan buat kita confuse, menyebabkan kita banyak tertanya-tanya bagaimana. Itu sebab kena ada guru bimbing sungguh-sungguh sampai selesailah perjalanan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala tuan-tuan ya. Jadi segala yang baik itu semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dalam saya panjangkan kuliah. Allah Subhanahu Wa Taala lah yang maha kasih sayang dengan kita semua. Dialah yang mentadbir kita, dialah yang beri ilmu kepada kita. Semuanya segala kebaikan itu kita balik semula kepada Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.